Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dah masuk 19 Ramadan 19 Ramadan ataupun barangkali 20 19 hari bulan 9 19 Ramadan. Jadi pada hujung-hujung bulan Ramadan inilah dikatakan adanya suatu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul pun malam dah. Jadi kita sebut dua kali, redundant. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya, dah jadi istilah kita dah. Jadi istilah walau salah tak apalah. Ya. La musyahata fil istilah. Tak usah dak berbalah bab istilah. Orang guna pakai macam tu, malam Lailatul Qadar. Salah tak? Salah lah. Pasal malam, lepas tu Lailah pun malam juga. Patut kata malam Al-Qadar, cukup dah. Tapi istilah kita satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Jadi kaedah dia la musyahata fil istilah. Tidak perlu berbalah bab istilah. Ya, tidak perlu diperdebatkan bab istilah. Maksudnya kita faham. Nak bicara tentang masalah Lailatul Qadar. Jadi ada satu hadis yang menarik ya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis yang menggambarkan standard yang tidaklah tinggi mana. Standard yang tidaklah tinggi mana berbanding standard-standard yang lain. Maksud saya, bila kita baca cerita ahli ibadah, cerita-cerita yang dibawa itu cerita yang standard dia tinggi. Jadi standard tinggi ni tuan-tuan tak mampu capai. Bukan kata tuan-tuan, saya pun tak buat. Ya. Cerita hebat orang dulu semayang, cerita hebat orang dulu baca Quran. Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali bulan Ramadan. Kita boleh khatam 2 kali? 2 kali takkan tak boleh? Boleh kan? Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali bulan Ramadan. 2 kali itu 1 hari. Setiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Begitulah cerita yang masyhur dalam banyak kitab yang menyebut tentang peribadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maksudnya Imam Syafi'i bulan Ramadan dia menggandakan ibadat. Contohnya dari sudut baca Quran. Agak-agak boleh buat tak? Tak boleh lah kan? Jadi standard tinggi sangat, kita tak mampu capai. Bolehlah nak try sekali tu, bolehlah. Siang tu tak buat apa, kerja baca Quran je. Itu malam pun tak sembahyang tarawih dah, kerja baca Quran je. Bolehlah, sekali tu bolehlah, lepas tu tak buat dah. Ya. Sama juga kita baca cerita ahli ibadah dulu, ya. Wudu Isya dia adalah wudu sembahyang subuh. Wudu subuh tu wudu Isya. Jadi bayangkan, ya mungkin kawasan tu, kawasan tanah Arab, mungkin subuh dia awal sikitlah. Subuh dia mungkin 4.30, ya. Mungkin wallahu a'lam lah. Kita katalah dia sembahyang Isyak pukul 10,
subuh dia 4.30. Jadi isyak daripada pukul 10 sampai subuh 4.30. Isyak wuduk yang sama. Wuduk yang sama. Ya. Saya tak siap pun pergi tandas dah. Ambil wuduk tadi pukul 5.40. Lepas tu pergi tandas dah. Kan? Maknanya ahli ibadah dulu, kita nak lawan tak mampu. Kita tak lawan tak mampu. Jadi saya nak bawakan standard yang rendah sikit. Standard yang rendah sikit supaya kita mampu amalkan. Dan standard ni pun daripada sahabat Nabi. Iaitu seorang sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi apa yang Allah wajibkan daripada solat. Ya, apa yang Allah wajib daripada solat? Kata Nabi, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a. Solat yang Allah wajibkan ialah solat 5 kali sehari, subuh, zuhur sampai habis itu 5 kali sehari. Itu saja yang wajib. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu nak tatawwa', nak tambah dengan solat-solat sunat. Kemudian tuan-tuan, sahabat ni tanya, apakah yang Allah wajibkan ke atasku daripada puasa? Puasa apa yang wajib? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahra ramadana, puasa bulan Ramadan itu yang wajib. Illa an tatawwa', kecuali kalau kamu nak tatawwa', tambah lagi dengan puasa-puasa sunat. Ya. Jadi bentuk jawapan Nabi, pattern jawapan Nabi, yang ni wajib, solat wajib, kalau kamu nak tambah solat sunat. Yang ni puasa wajib, puasa Ramadan, kecuali kalau kamu nak tambah lagi puasa sunat. Begitulah seterusnya syariat Islam. Makna bentuk jawapan tu dalam hadis tu, kita agak Nabi jawab yang wajib, kemudian Nabi sebut pilihan dia kalau nak tambah dengan yang sunat. Jadi standard dia, kata sahabat ni, standard dia kata sahabat ni, wallazi akramaka bil haqqi, demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran. Allah yang memuliakan engkau wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran. La atatawwa'u syai'a, aku tidak akan buat amalan-amalan sunat. Sahabat ni sumpah dia tak buat perkara sunat. Maknanya dia solat fardu, dia tak solat sunat. Dia puasa fardu, dia tak puasa sunat. La atatawwa'u syai'a, aku tak akan buat sunat sikit pun. Wala anqussu mimma faradallahu alayya syai'a, dan aku tidak akan kurangkan sikit pun apa yang Allah wajibkan ke atasku. Ya. Apabila sahabat ni sumpah macam tu, dia hanya buat wajib tapi tak buat sunat, maka kata Nabi, aflaha au dakhalal jannata in sadaqa. Nabi bagi tahu semua sahabat-sahabat lain, aflaha, kawan kamu ni yang hanya buat wajib tak buat sunat, aflah. Apa makna aflah? Dalam azan tu dia ada sebut tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa makna falah? Kejayaan. Kejayaan. Falah, kejayaan. Aflah, kawan kamu ni telah berjaya, confirm berjaya. Ya, au dakhalal jannah, ataupun confirm masuk syurga. Berjaya di dunia, berjaya akhirat, confirm masuk syurga. In sadaqa, kalau dia benar, yakni benar dalam sumpah dia, buat yang wajib walaupun tak buat yang sunat, boleh masuk syurga dah. Jadi nak masuk syurga ni agak-agak susah ke payah? Berdasarkan hadis ni, susah kan? Tak susah kan? Buat yang wajib je. Tak buat yang sunat pun tak apa dah. Rasulullah dah jamin syurga. Ya, ada iman, ada amal soleh. Amal soleh tu yang wajib dululah, baru iri yang sunat. Jadinya itu standard dia. Jadi bila kita faham standard ni, agak-agak sahabat ni solat tarawih ke tak solat tarawih?
Tak solat tarawih, tapi masuk syurga tak? Masuk syurga. Jadi malam ni nak datang tarawih tak? Tak payah datang. Tak payah datang kan? Tak datang tarawih pun syurga dah kan? Kalau datang kalau datang insya-Allah lagi-lagi lah kan. Tapi tak datang pun tak apa dah. Rasa penat sangat malam ni, letih sangat, tak apa dah kan? Datang isyak ya, itu baliklah kan? Tak ada masa, nak penat, contoh nak rehat standard maknanya standard kita antara hak tinggi dengan hak rendah ni, tengah-tengah ni. Kalau hak tinggi tu macam Imam Syafi'i lah, khatam Quran sehari 2 kali, tak capai kita kan? Standard yang masih lagi elok standard dia, mana buat wajib ya, walaupun tak buat sunat. Kita ada wajib kita jaga elok, sunat ada juga sikit-sikit, ada baca Quran sikit dan sebagainya. Karena kita tengah-tengah ya, jangan kurang sangat sampai wajib tinggal, tak maulah ya. Kita nak sampai tinggi tak mampu, tapi kita tengah-tengah ya, kerana kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang tua kita pun semua akan jadi tua. Satu orang tua yang semayang, dia datang tongkat, 2 tongkat. Saya tengok dia berjalan 2 tongkat. Dia cerita masalah dia pada saya, dia nak semayang tarawih 20 tapi tak cukup 20. Masjid kita berapa rakaat sini? 20 dia nak semayang 20. Maka dia pergi masjid yang semayang 20. Dia tak dapat semayang 20 sebab dia bila dia semayang 2 rakaat, semayang buat atas kerusi barangkali, semayang 2 rakaat, dia kena pergi tandas. Umur dia 70 lebih, 75, 76 pergi tandas, kencing ke apa ke, masuk tandas. Macam lihat sini tandas, mana nak pergi turun bawah, berjalan tongkat. Masjid tu tak ada lah tangga macam ni kan. Masjid, lepas tu patah balik pula masuk semayang, orang dah habis dah 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi barangkali masjid tu 20, dia mungkin dapat 12 rakaat, mungkin dapat 8 rakaat kan. Jadi dia rasa ralat, dia rasa tak seronok pasal tak dapat target dia semayang 20 rakaat ya. Kita kalau tak dapat 20, alhamdulillah kan, datang lambat-lambat, alhamdulillah habis 20 kan, masjid habis 20. Kita baru dapat 4, dapat 8 dah, alhamdulillah masjid dah habis dah semayang. Tapi orang tua ni, di mana dia ahli ibadat lah kot, dia rasa nak buat ibadat banyak. Maka saya kata kat dia, Haji pergilah surau 8, cari surau semayang tarawih 8 tu, tak payah duk target 20 kan. Bila target 20 tak dapat, tak seronok lah. Cari surau 8, target 8 je kan. Dia kata, kalau saya pergi surau 8 ustaz, semayang 2 rakaat, saya pergi tandas, balik-balik habis dah tarawih, semayang witir dah kan. Saya kata sungguh juga, saya bagi nasihat yang salah. Nasihat saya tak betul ya. Betul. Maknanya tak apalah, Haji datang bayar sini lah ya. Jadi saya bawa lah hadis ni kat dia. Alhamdulillah bawa hadis tu kat dia. Bila dia dengar hadis ni, hadis sahabat Nabi buat wajib, tak buat sunat, dia rasa seronok. Pasal dia ada juga sunat. Dia rasa seronok. Maka dia kata dalam ibadat ni dia kata slow and steady but still in the race. Buat ibadat pelan-pelan, steady, tapi masih lagi dalam perlombaan. Slow and steady but still in the race. Jadi macam dia lah, maknanya dia masih dalam perlombaan. Contoh sembahyang tarawih sampai 20, walaupun dia lambat, dia tak dapat, tapi habislah perlombaan itu ya. Jadi saya ingat kataan yang bagus lah ya, slow and steady but still in the race. Kita masih lagi buat ibadat walaupun lambat dan sebagainya. Macam kita kata arnab dengan kura-kura tak? Siapa menang lomba? Arnab ke kura-kura? Kura-kura laju ke lambat?
lambat tapi kura-kura menang kan. Cerita dulu pun macam tu, orang buat rakaman model pun orang tunjuk kura-kura dengan arnab, kura-kura menang, ada dalam YouTube. Jadi kura-kura lambat tapi dia habis, arnab cepat tapi dia berhenti. Bila berhenti dia kalah. Tok imam kita baca sedap, tok imam kita hafiz, tok imam kita kalau tanya tu 4 kali dah, 5 kali khatam Quran tok imam kita kan. Tapi tok imam kita dia kena berhenti kah? Baca Quran dia berhenti baca Quran kah, dia kena baca lagi? Dia kena baca lagi. Kalau dia berhenti, dia kalah ke menang? Dia kalah lah. Pasal perlombaan tak tamat lagi. Kita yang tak khatam lagi ni, kalau kita berhenti kita kalah. Tapi kalau kita tak berhenti, kita terus baca, maka kita akan menang. Ya. Itu konsep dia. Ya. Kita buat ibadat tu. Tapi janganlah slow sangat. Malam ni tak datang lah. Bila datang? Malam raya baru datang pula. Haji tak nampak lama je, slow and steady. Allahu Akbar. Itu saya tak tanggungjawab. Saya tak tanggungjawab. Baik, itu sikit tentang masalah bagaimana kita usaha melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sikit bicara kita pagi ni berkenaan dengan hubungan kita di antara Muslim dengan non-Muslim. Muslim dengan non-Muslim, iaitu kita berada pada bulan Ramadan, seboleh-bolehnya kita saling hormat, menghormati di antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Jadi kita sebagai Muslim berpuasa, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita non-Muslim mereka tidak berpuasa. Jadi kita kena ada konsep hormat, menghormati di antara satu dengan yang lain. Misalnya kita duduk di pejabat, ada pantry, tempat makan di pejabat. Kawan kita non-Muslim dia nak makan, bulan puasa ni dia nak makan, kita nak biarkan dia makan siang hari ataupun kita nak halang dia jangan makan? Ni bulan Ramadan, kena hormat bulan Ramadan. Mana satu pilihan kita? Kita biarkan dia makan ataupun kita halang dia makan? Kita biarkan dia makan. Kita biarkan dia makan. Kerana apa? Kerana dia tidak Muslim. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat hak dia. Hak dia sebagai orang non-Muslim tidak melaksanakan kewajipan ibadat puasa. Itu juga kita kata sekolah. Sekolah ada pelajar, sekolah ada 1,200 orang, 600 orang Muslim, 600 orang lagi non-Muslim. Tak kira lah bilangan banyak mana kan. Adik, maknanya kita nak kena lihat keperluan pelajar bukan Muslim untuk makan. Ya, keperluan mereka nak makan. Kalau mereka sekolah pagi, maknanya mereka tolak dari rumah 6.30. Kadang tak makan lagi 6.30 tu, kan? Dia bawa bekalan, dia nak makan di sekolah pukul 9.30 pagi, pukul 10. Tiba-tiba sekolah tutup kantin, tak boleh makan langsung. Dalam kelas tak boleh makan, kantin pun tutup, tak boleh makan. Sebab ni bulan puasa, kena hormat orang puasa. Sedangkan dia non-Muslim, dia tak wajib puasa. Tak wajib puasa. Dia tak makan pula pagi tadi. Kalau dia makan dah kenyang elok dah, nasi goreng ke apa ke, tak boleh ke, tak makan lagi, dia nak makan pukul 9.30. Memang dia tak sempat makan pukul 6.30 tu. Jadi kita menghalang hak dia daripada kebebasan dia dari sudut beragama dia. Kerana kita nak supaya dia hormat orang puasa, hormat bulan Ramadan. Jadi ini sesuatu yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kita Islam menghormati hak orang tidak puasa. Pasal apa?
Pasal kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut ayat puasa tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman. Allah panggil beriman dulu. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi bila ada iman, barulah wajib puasa. Sekarang ni kawan kita, rakan sepejabat kita, dia tak beriman, jadi puasa wajib tak? Tak wajib. Pelajar sekolah non-Muslim, dia tak beriman, puasa tak wajib. Allah panggil wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi kita tak boleh nak kacau masalah puasa ni, pasal masalah iman tak selesai lagi. Kita tak boleh paksa dia, awak tak boleh makan bulan Ramadan, pasal masalah iman tu belum ada lagi. Itu susunan Allah Ta'ala tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi puasa itu datang wajib dia selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan dari sudut beragama. Allah memberi kebebasan dari sudut beragama. Qul ya ayyuhal kafirun, betul? La a'budu ma ta'bud, perut penuh ni dia, kau ingat ni. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu konsep itu. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Jadi maksud dia, aku tidak beramal dengan amalan agama kamu, dan kamu pun tidak beramal dengan amalan agama aku. Perakuan dia, deklarasi dia, wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, makna aku tidak beramal dengan apa yang kamu amalkan. Kamu ibadat kamu begini, orang Hindu pun dia ada puasa dia, kita tak beramal, kita tak beribadat cara dia. Dan kamu pun tak beramal, tak sembah Allah Ta'ala, kamu pun tak beramal dengan ibadat cara aku. Jadi bulan Ramadan aku Islam, aku puasa, kamu tidak beramal dengan ibadat puasa, mana kamu bebas, kamu tak puasa. Dan di hujung ayat tu Allah kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun, hujung ayat, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, macam mana kamu nak beramal silakan, waliyadin, bagiku agama kamu. Kamu nak kahwin macam mana silakan, kan? Orang non muslim kahwin di kuil ke gereja, silakan. Kalau dia tak kahwin di kuil gereja, dia kahwin di pejabat pendaftaran, silakan. Itu cara kamu, kita tak kacau, kan? Kemudian bila dia masuk Islam, akad nikah lagi, dah nikah dah, masuk Islam kira nikah dulu, tak ada kacau, memang sah dah. Walaupun nikah dulu tak ada wali ke, tak ada saksi ke, saksi tak Islam ke apa, bila masuk Islamnya, Rasulullah tak suruh akad nikah dah. Tak ada hadis kata akad nikah lagi sekali lah, dulu tak sah, tak. Nikah dulu, cara agama kamu dah dikira sah, sudah dikira sah. Jadi maknanya lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Kita beramal dengan cara kita, jadi dia tak puasa, biarlah dia tak puasa. Kita hormat hak dia, jadi maknanya kena sediakanlah kantin untuk dia makan, walaupun sekolah tu ada pelajar Islam, tapi kerana ada pelajar non muslim, kita kena sediakan hak dia untuk makan, tempat makan dan sebagainya, kawan kita di pantry, dia nak makan, silakan makan, tidak ada masalah, Dan yang ketiganya, kita tidak menemui satu riwayat hadis bahawa Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengarahkan penduduk Madinah, Islam dan bukan Islam, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis. Makna Nabi suruh orang Islam puasa, yang bukan Islam Nabi tak kacau. Ya, Nabi tak kacau. Makna mereka bebas makan, bebas minum dan sebagainya. Ya. Itu cara di Madinah, ya. Pasal Nabi membawa konsep kebebasan beragama. Jadi kita hormat orang tak puasa. Ya, hak dia untuk tidak berpuasa. Ya. Tetapi pada masa yang sama kita mengharapkan juga, ya, kita mengharapkan juga orang yang berpuasa dihormati. Kita mengharapkan juga, kita dari satu sudut kita menghormati orang tak puasa, orang kafir, ya. Sila makan, pantry dibuka, kantin sekolah dibuka untuk kamu makan, silakan. Tapi kita mengharapkan juga perasaan orang Islam, hak orang Islam yang berpuasa dihormati. Ya. Jadi maknanya kalau pantry itu kita tutuplah sikit. Ya, tutuplah kita kata cermin ni kan, taklah bubuhlah lansir ke, bubuh wallpaper ke, tutup sikit. Jadi kita lalu tu, kita tengah puasa nampak pukul 12 tengah hari duk makan sedap, nasi biryani ke apa ke, tak nampak sangat kan. Maknanya kita menghormati hak mereka tak puasa silakan makan, tapi kita harap juga hak kita dihormati. Makan tu tidaklah terang-terang di hadapan kita, ya. Jadi kantin sekolah, ada pelajar non muslim boleh makan di kantin, bawa makanan, ada juga jualan sikit-sikit di kantin, ya. Maknanya kantin tu cater untuk budak-budak bukan Islam berapa orang. Jadi makanan pun sediakan banyak tu je lah, ya. Kalau bulan tak Ramadan banyaklah, 1000 pelajar dia sediakanlah untuk 1000. Tinggal 500 orang dia sediakan untuk cara 500 orang. Tapi budak-budak mungkin budak darjah 4, darjah 5 bila tengok kawan-kawan makan bebas, aiskrim lah apalah pukul 10 pagi, sian budak tu kan. Budak-budak nak makan sahur bukannya lalu sangat kan. Jadi pukul 10 lapar tengok kawan makan. Jadi kita harap pelajar-pelajar Islam juga dia hormati puasa. Maknanya kantin tu dibuka tapi tutup sikit, letaklah selendang apa, selendang lah, langsir ke apa, ke pasang keliling tu. Jadi yang tak Islam tu masuk makan dalam tu. Jadi apa yang mereka makan kita tak nampak lah. Jadi budak-budak Islam lalu ke tepi kantin tu tak nampak apa yang berlaku. Kita nak jaga perasaan, ya. Jadi saling hormat menghormati, saling hormat menghormati, ya. Nah, ini asas yang penting supaya kita dapat hidup dengan aman dan harmoni. Jadi kalau kita dapat amal ni, tak ada lah cerita kata apa dulu budak makan di toilet ke, budak non muslim tu bulan puasa dia makan di toilet. Ada, wallahu a'lam benar ataupun tidak, tapi cerita tu tidak sedap didengar, cerita yang tak sedap didengar, ya. Jadi tidak sesuai lah, makna kantin tu toilet tu tempat kotor, tempat najis, ya. Tiba diletakkan nak makan kat situ dan sebagainya, sedangkan kantin ada tapi kantin tutup. Jadi kita nak supaya saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain, ya. Ini asas yang penting. Jadi sama juga orang keluarga mu'allaf, ya, dia duduk dengan keluarga dia yang non muslim, keluarga dia nak makan, silakan, dia tak perlu larang, kerana keluarga aku ni tidak Islam, mereka makan, iman tu belum ada lagi, ya. Iman tu belum ada. Tapi kalau keluarga dia dapat menghormati, oh ni adik aku ni Islam, dia puasa tak boleh makan, so makan pun maknanya kita makan ringkas-ringkas dulu kan. Saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain, ya. Tak apalah keluarga tu saya ingat tak ada masalah sangat, tapi masyarakat tu, makna rakan sepejabat, sekolah dan sebagainya tu, kita nak pupuk sikap menghormati hak masing-masing, supaya kita dapat hidup dengan aman dan harmoni. Kerana apa? Kerana asas dalam agama kita ialah
saling hormat, menghormati di antara satu dengan lain. Dalam ayat Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberi hormat, orang hormat kamu dengan satu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Jadi dalam Quran Allah suruh kita mutual respect, saling hormat, menghormati di antara satu dengan lain. Ya, saya ingat sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.